Lama tak pergi walimah bawah blok. Jom dengar BTZ Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang ke podcast BTZ bersama saya Taufik. Sama saya Bai. Zahil. Alhamdulillah, macam semua okey? Alhamdulillah. Okay, Baik. Sihat? Baik. Macam gitu juga. Weekend macam okey? Weekend BTZ. Weekend BTZ betul juga. Weekend ni lah weekend. Betul juga. Apa benda yang selalu korang buat kalau weekend? Other than that, pagi okay lah kita recording ni kadang. Dan obviously budak-budak lah, spending time dengan budak-budak. Family time Family time, yes. Sekarang Monday to Friday out, busy. So diorang dah automatic lah, budak-budak ni macam dah asyik tanya, okay jadi diorang selalu set, diorang nak keluar, nak buat apa, nak tengok wayang atau sebagainya. So date yang Saturday atau Sunday lah. Ya, biasanya petang lah, kadang nak main futsal ke, nak main apa ke. So Dia masih cycle ke Baru-baru ni dah lama tak cycle. Serius? Sejak kena Covid dah. Dengar orang kata lepas kena Covid kan, semangat exercise balik tu mengurang. Momentum dia momentum Momentum dia dah lari sikit dah. I pergi balik kan macam hujung minggu kan, Saturday Sunday. Kalau dulu sebelum Covid, ni benda kita akan cakap a lot pre-Covid. Macam tak sedap sikit nak berbual tapi macam tu adalah kita pergi orang kahwin lah kan. Yeah. Dah start ke belum ah? Belum boleh lagi? For bawah blok tak boleh lah. Tapi all the wedding hall and all that. Wedding yang private boleh Boleh. Macam private ballroom. hall. Ballroom masih boleh. But that's the thing macam lain Walaupun dia macam fancy ke, cantik ke, dia macam orang kita still bawah blok tu macam syok Dia punya semangat gotong royong tu lain. Betul. Apa orang panggil dulu? Rewang. Mana ada reward pun lagi tak ada Dah mengurang lah. Tapi dulu kalau kira- kat bawah blok, kira orang tidur apa kat situ. Yes. Penat. Time rewang tu kira you kalau dapat tuala cakap okay bye ni tuala kau. You know like kita gantung kat sini. Tuala yang Rasa macam putih ada tu pangkat. kan? Tuala putih ke, tuala yang belang-belang So taruh kat sini, lepas tu dia macam terjatuh kan. Dan, ke pensi lah kira dia macam you jalan, orang nampak tuala you cakap dia ni budak, dia ni rewang ni. family lah, budak family lah. Budak rewang. So malam tu kena Macam glamour tau. Budak. Kau buat apa malam ni? Tak, aku rewang. family lah. Aku rewang macam busy tau. Malam kena tolong masak sikit kadang-kadang. So besok kena cuci pinggan mangkuk kan. Macam satu benda yang bangga, kita tengah cuci periuk besar tu, orang nampak macam aku tengah rewang weh, aku tengah rewang. Ya, betul. Syok kan? Syok lah. That spirit yang dah lama, I think, yalah kita dah lama tak dapat benda tu because dah tak boleh ramai-ramai kan. Betul, Tapi dulu kita tengok budak-budak look forward untuk orang kahwin. Macam ni saudara aku kahwin aku mesti kena ada situ. Ambil off semua kan. Jaga khemah malam sampai pagi. And also macam within family kan, kalau you rewang ke, you dah do for someone then you will remind that someone. Cakap aku kahwin, kau jangan lupa rewang Ada pergi ada balik Aku turun tau tempat kau, aku buat tau gini-gini. Correct. Yes. You rewangnya satu, kemudian kahwin ni kita semua, I kahwin bawah blok. Ya. Kan? Boblok dia. Kan? Tak, dia bukan macam bawah blok. Multi-purpose hall ke lah? Dia macam ada satu garden kat depan. Tapi bawah blok juga. Ada macam in between two blocks dan tengah-tengah tu ada macam multi-purpose hall plus a bit of garden. That time blok baru lah. Alhamdulillah dapat sikit sebanyak lah. Kita tak pergi majlis masing-masing? Pergi tak? Tak. Tak sih. My parents went to yours Okay. Dekat mana? Bedok Yes. Okay. I think your time I belum balik. Correct. Ya. Sedih juga fikir macam gitu That's life. kadang-kadang macam gitu Ya. I teringat dulu your kahwin ni saya masuk Surat Khabar kan? TV babe. Gila Jangan lah tengok tu gambar. I pun macam YouTube babe. Yalah, correct lah. Alhamdulillah. It was from kira Thursday tu nikah, Thursday malam nikah, Friday kita buat dinner. Saturday tempat Nova. Just whole day tempat Nova. Sunday the whole day tempat I. Dah macam haul ke seminggu Then tapi babe, you tu macam dah after you dah nikah tu kan dekat Masjid Sultan dah. Terus I rasa macam macam dah tak perlu saya nak go through lagi that three more days lah kan. Tapi alhamdulillah it was fun. I dapat jumpa caca orang. For the family punya ni lah. Yes, I think orang semua family happy besar, lah. family Like, besar. orang happy untuk tengok kita at that time kan. Correct. For mine, I buat kat Lagun Sari. Oh okay. Okay. So dekat ballroom. Yang Gilang Pun meriah, insyaAllah, Alhamdulillah. Dalam 500 orang punya attendance kan.
What do you look for kalau bukan kita punya kahwin as in pergi orang punya kahwin. What do you look for kalau pergi orang kahwin? Well, first of all nak kena meriahkan suasana lah kawan kita kahwin ke. Catch up lah, catch up dengan members lah. Kita dapat jumpa members satu. Korang baik sangat lah. Dalam kepala I pergi makan je. Tak, babe, itu ada juga tapi dia list nombor 2. Itu last lah. Itu selalu last lah. Baik lah. Itu pun kita dah baik lagi. Pasal usually kita datang, berbual dulu babe. Berbual. Kalau members kan, betul. berbual sampai petang, baru makan. Itu balik lah. I datang macam jaya. Beratur. Tapi kadang kita macam action juga berbual tapi mata tengok buffet spread kan, cakap wah ada lagi kita ada ni. aiskrim, ada ni, ada popcorn, ada macam-macam kan. Tapi bawah blok pun ada macam itu. Ada station-station. Time I kahwin macam itu. Dah mula that particular trend lah. So majlis I ni I pun tak tahu. Kita kadang-kadang bila kita kahwin bukan dah jadi majlis kita, dah jadi majlis family kita kan. So yang pilih benda macam ni kerana family members apa semua. My majlis ada sushi. Yes. Macam kenapa majlis ada sushi corner, ada churros, ada Aiskrim, candy lah, cotton candy lah and all that. Macam-macam saya sekarang. Going through it again, dia macam mana pagi tu ada orang yang ada nikah terus majlis. Macam gitu selalu. Kau macam mana? Tak, depends on family punya setting lah, how they want. Macam for me myself, okay lah, mungkin ramai orang kan to nak attend that particular nikah, let's say for example. Masjid penuh. Dan kita tak boleh macam from masjid kita terus nak sanding kan. Dan kita memang dah strategisekan benda tu sepanjang 4 hari lah. Lama 4 hari. Khamis nikah? Kamis. Jumaat lagi majlis. hujan renyai-renyai, best sih. Best Macam cerita Hindustan lah kira. Sebab ada orang kadang majlis dia 1 hari je. Like pagi kat tempat dia, petang kat tempat perempuan. Tapi wastednya tu, for me lah. Nanti kita tak dapat jumpa kita family members the whole day kan. Sebab ada yang datang lambat. So that's why my time, kira the whole day my family, then the following day is my wife punya side. Dia kalau 1 hari tu pergi apa? Bertandang Apa dia panggil? Menendang As in one day, dia katalah the whole one day tengah-tengah tu tiba-tiba dia punya mempelai, is that the correct word? Yes. Would go to girl punya side and then patah balik. Yes, correct. Macam fetch dia lah. Ambil dia datang, patah balik sana. Dia meriah tapi masalah dia adalah agenda as you said. Tak dapat jumpa orang Dia kadang-kadang sibuk dengan salinan-salinan so much sampai kadang-kadang tak sempat nak jumpa orang. Ini I nak bincang at the end of it dari segi from an Islamic perspective, apa adab-adab kita pergi orang kahwin and also orang yang nak kahwin ni apa adab-adab. Ini something kita discuss nanti but before that ini dalam kepala tengah-tengah dia macam membuak-buak which is, have you ever heard of benda pelik-pelik yang berlaku pada orang kahwin ataupun amalan-amalan tertentu? Macam-macam lah, macam I mean there's so much stories lah kan about kahwin apa tu, all this magic lah. Benda-benda magic ni kan. Macam aku pagar aku ni, nak kena pagar kopi majlis, nak kena jaga hujan jangan turun. I dengar orang cakap kena campak baju atas khemah. Is it? Baju atas khemah? I tak tahu baju like apa. khemah canvas tu baju atas. So kena Banyak lah baju dia kalau gitu. satu je. Oh, satu. Ini I dengar lah, I pun tak pernah nampak specifically tapi pernah dengar orang cakap macam kalau takut hujan, kenapa takut hujan lah dia cakap. Kalau hujan basah je tapi dia tak nak hujan lah, kira nak that day to be perfect lah. So baju ni campak. Tak, kemungkinan orang-orang ni pun mungkin ada niat dorang yang baik lah kan. Dorang mungkin nak maksudnya nak pagar tu, nak jaga makhluk-makhluk halus ni kan, nak ganggu. Soalannya adalah makhluk halus nak buat apa kat majlis tu? Well, you think again, what do you think? But if they talk about this means we can only refer to one thing, which is gangguan lah, enemy ke, haters dengki and all that. Macam cerita nasi tak masak and all that. Pernah basi dengar apa? Nasi basi. Aku masak rendang aku tak jadi lah, dah berapa jam dah aku. Betul. And all that. So kalau macam nak makan nasi biryani, tiba-tiba jadi nasi ayam lah. Kau masa setting nasi biryani tu tapi rasa nasi ayam. Salam dah lari ni. Aku nak gali $10 tapi nasi ayam saya tu RM1.5. Dengan kadang cakap pasal duit salam pun dalam kadang tisu. Ada korang macam itu? Ada. Mana tak ada? Ada. Tapi yelah, tu balik pada orang tu punya Balik kemampuan pada ke. kemampuan masing-masing lah. Takkan kemampuan ada tisu. Tak baik, bukan first things first pun, you nak kena Tisu. tak lah, if kita boleh ingat balik, obviously kita first intention kita is kita nak
silaturahim. hidang jamuan kan untuk orang-orang makan. Yes, obviously memang ada calculation dalam otak lah that there are certain expectation that we can get back to pay this, to pay that and all that kan. Tapi yalah, that's what yang biasanya lah, lumrahnya biasa. Well, kalau of course yalah, pasal kita dah kahwin, kita boleh cakap lah macam ni kan. But I think not easy for them yang tengah nak plan mungkin. Pasal diorang expect duit-duit salam and all that. Sometimes ada $1 coin pun ada, babe. Ada, I dengan kepala I tengah think of benda-benda pelik-pelik lah. My mind works weirdly lah kan, macam salam as a organizer katalah family pengantin Yep. should you ni soalan pelik orang tembak ayah pasal benda ni macam should you expect salam keruk Itu nama dia by the way, salam keruk Dia macam tangan dia macam gitu Keruk. Tak lah, I think it's a culture thing lah. It's a good culture. It's a good culture. Kita salam, kasih duit and all that. Cuma mengharap sangat pun jangan mengharap sangat lah. boleh timbul fitnah. Correct. Kan? Kadang-kadang orang memang datang. I pernah datang satu majlis, tapi orang ni dia keluar tanpa ada salam keruk. Rupanya dia nak pergi ambil duit. Oh, okay. So bila kita dengar kat situ macam kau berjam-jam tadi duduk sini, macam dengarlah macam dia berbual antara dia orang family kan. Like macam dia tadi ni bukan berjam-jam ke dia duduk sini, tapi lepas tu jalan je gitu kan. Makan free juga. Kali lepas tu dia balik. Jadi itu yang mungkin ada fitnah di sebalik itulah. Cuma sekarang saya rasa orang dah kesedaran tu dah banyak, sebab orang lebih ke arah macam datang dah okey dah, alhamdulillah kan. Cuma untuk orang-orang yang pergi pun adabnya itulah. Memang adab dia tak termasuk mesti nak kena bayar ataupun nak kasih, tapi itu sekadar macam orang kata appreciation lah. Ihsan. Ihsan. Jadi nak ada kebaikan dengan kebaikan. Betul. Kan. Cuma for organizer pun you tak boleh macam, yelah kadang ada orang dah kasih. Tapi kereta besar kasih $10. Betul tak? Itu pun masalah juga. Orang datang tengok kereta ni $20 kan. Habis uninvited guest pun ada. Wedding crasher lah. Wedding crasher mesti ada punya. Macam like ada ke? Like okay for my wedding You lain weh. Tak lah, maksudnya bukan kita nak ke situ, tapi I rasa macam I told my cousins lah and all that, my sisters semua cakap okay, if at any point kau nampak orang yang macam kau tak recognize lah kan, because the list is panjang. Is panjang. Oh, ada list berapa ribu je? 2,000. Wallahualam, I pun tak tahu. Serius. Then after that, kalau dia betul nak makan apa, just kasih lah makan and all that. Because kita tak boleh control sih. Kita tak boleh tahu who is. Dia pun tak kenal semua my friend. Betul. Dia pun tak kenal semua my friends punya parents. My friends punya, luar-luar datang daripada from media ke, daripada bola, daripada kawan-kawan luar. Diorang tak kenal sih. So I say never mind, just don't cakap dengan dapur, just prepare lah ni nak top up lebih and all that. So yeah. Menarik lah benda ni, I rasa. Sure. Because you're entering into a particular social setting yang a lot of things are going on. Betul. Expectation daripada pengantin lain, expectation daripada family pengantin lain, expectation daripada orang yang datang tu lain. But the most important thing I think is to figure out macam ni kita nak bawa diri kita dalam keadaan yang paling berakhlak. Yeah. Yes, exactly. And that's the most important thing lah. But again, antara benda yang ruin tadi kita sebut lah, benda-benda yang khurafat-khurafat ni kadang-kadang berlaku juga. Yalah, macam aku cakap lah, kadang macam benda-benda macam kuda kepang pun ada lagi tak kuda kepang? I don't know. I mean it's nice to see dia punya macam it's a show. It's a arts. For me, I take it as a arts. And the best yang I selalu tunggu that particular event is silat. Bila orang kumpul kan dan orang buat silat. So kalau kita nak tahu dia punya history pun, what is behind the silat? What is behind the kuda kepang? What is all that? Because people today will ask. What is kuda kepang? What is silat ni untuk apa? Ada macam some sort of a spiritual or a magical punya input? Actually no. Actually it's just entertainment and cuma sekarang silat masih ada. Silat masih ada. Okay, silat of course. Silat masih ada. Tapi tak semua yang buat benda tu. And banyak juga unsur-unsur yang barat yang rasanya banyak dah ada dalam wedding kita. Betul. Yang rasanya lebih mulia tengok silat tu daripada benda-benda tu. Apa kena dengan kita kan? Macam terlalu barat sangat pun. Yelah, although kita tak cakap pasal agama, kita tak cakap pasal hukum lah kan. Tapi macam identiti kita sebagai orang Melayu,
Kena tak kena tu lah. macam tak kena gitu kan. Kita bukan orang putih dan sebagainya. Lagi-lagi sekarang kita tengok dekor semua memang dekor style Mak Saleh dan sebagainya. Cantik. Ada air tuang dari atas. Cantik semua. Ada air yang gelas berlambak. Kalau Mak Saleh diorang pakai wine ke champagne. pakai Kalau kita pakai apa? Air Bandung kot. Tak lah, kita kan ada champagne halal. Oh, champagne. I tak setuju sikit lah champagne halal lah. Tak setuju I tak eh? setuju. Tak setuju Ya, eh? okay. Kalau sparkling water lain lah. Maybe lah. Oh, ni nanti kita boleh discuss lah. Wine halal. Whatever that water is because lah it symbolize orang lain punya culture. Dan culture tu culture yang totally haram. Air dia dari sudut perwatakan orang yang bawa benda tu, dan celebration tu dia ada macam kepercayaan sikit daripada sudut tu tau. Jadi permulaan hidup ni, orang nak kahwin ni adalah satu permulaan perjalanan hidup. So kita nak cari keberkatan dari situ kan. Orang lupa yang walimah tu pun ibadah. Yes. By the way. Itu yang kadang-kadang bila datang majlis, kita tahu as orang yang datang, kita jadi awkward dengan acara-acara yang orang buat tu. Cuma apa pun ialah, even Nabi pun ajar kalau kita dah dijemput, maka kita hadirlah. Sebagai amanah, benda tu orang dah jemput kita kan. Ustaz, kalau kita apa alasan, kita tiba ustaz apa apa alasan-alasan bagus untuk excusekan diri daripada datang walimah? Ke memang wajib kena datang? So far for me, kita belum sampai satu walimah kan. So kira attendance tu very important untuk orang nampak. So wajib orang jemput. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Wajib. Oh, wajib. Wajib. After, yelah, walaupun you tahu dalam majlis tu apa. So for me, I very simple. Kalau dah start ada benda-benda yang kurang, so kita dah datang tu kira dah wajib lah. Dah sampaikan kita kewajipan. Maka kalau ada benda-benda merepek, kita boleh angkat kaki jalan. Ataupun kita avoid lah. Misal kata benda tu shoulder kat depan, tapi kita kat belakang ke apa kan. Misal kata kalau tu family members lah, kalau kita balik jadi isu kan. Tapi so far alhamdulillah for my family, my side, kita tak pernah lalui benda tu sebab memang straightforward. Majlis dia memang majlis orang Melayu, orang Islam. Tak ada yang ni. Tapi kadang-kadang kawan-kawan, even I attend wedding dekat Jakarta. One of my friend. Jakarta, jadi culture berubah kan macam-macam. Orang kan. pakai pakaian Jawa dan sebagainya kan. Pakaian satu yang macam ni quite modern tau. Yeah. And quite Islamic. Cuma dari sudut percampuran dia pun lain. Sudut macam lelaki, tiba-tiba macam mana perempuan boleh salah lelaki macam. Oh, diorang very common jadi untuk orang macam Assalamualaikum kan. Part of orang culture yang kadang-kadang wah, this is a new thing yang kita tak biasa buat lah. Banyak soalan untuk ustaz lah. What do you feel about majlis yang dia lelaki dengan orang perempuan bersama satu meja ataupun separate? Your personal preference. Yang kirakan segregated lah, gender segregated lah. I think dua-dua ada kebaikan. Kalau kita cakap pasal campur, one thing, you duduk dengan your family. Macam baik kalau pergi satu meja dah full. Dah penuh dah. So kalau baik Mailah besar je dah complete dah. Kalau misal kata baik datang kena duduk asing, Nova kena duduk sana, baik kena jaga lagi. Yang kena jaga siapa? Selalu yang kena jaga kena jaga. Betul. Kan? So bila duduk satu meja as one family, bagus. Tapi kalau majlis tu memang sahaja untuk single ataupun orang-orang ni, mungkin akan timbul macam dari sudut pemandangan orang benda tu macam bercampur lah. Terlalu bercampur. Sebab meja sebelah-sebelah pun macam senang nak ikhtilat lah senang kata. Tapi dari sudut misal kata majlis tu semua family, silaturahim tu bagus. Cuma kalau dari sudut yang tak baik tu kadang-kadang ialah bila benda dah jadi kemeriahan kan. Tak terkawal lah benda tu kadang kan. Tu yang start tu macam kita tak jaga sangat batasan dia dan sebagainya. Kalau yang berasingan kadang bagus. Sebab yelah senang kata orang lagi cepat jalan actually. Orang lagi cepat jalan. Tapi itulah orang tak dapat silaturahim tu. So bukan tak dapat silaturahim. Serius, kira kalau kita dua-dua couple duduk, kita berbual dengan dia ada couple lah kat meja tu. Tapi kalau you duduk seorang, sama lah macam makan kat rumah. Jadi kat situ tak. Macam you nak cepat-cepat. Aku tak kenal. Yes. This is my perspective lah. Which is I rasa memang agaknya kebanyakan yang tak memilih untuk nak segregate tu benda. Unless memang macam kat negeri Arab, diorang ada malam just untuk perempuan. So semua memang buka tudung, duduk makan sama-sama. Jadi senang kan. Kalau kat Singapore memang kita buat semua outdoor kan. So ada yang memang believe in that, which is I respect that. Tapi tengok pada family juga. Ada family yang memang datang pun senyap je. Tapi ada yang family memang meriah. So kalau you segregatekan orang, dia punya kemeriahan tu mengurang dari sudut situ. I actually setuju lah. Pasal ada orang kadang-kadang dia macam mati-mati cakap lebih Islami is segregation. Yes. I rasa tak jugalah. It depends on
macam mana kita arrange the entire thing. Ya. But these are things yang kadang-kadang, again that's why I think pergi majlis walimah ni, dia macam very interesting to look at people's ideas lah, apa yang ada. If there's anything yang you tak suka dekat majlis kahwin yang you tengok, what might that be? Tadi ada stay dalam otak ni. Terfikir gambaran yang kuda kepang ni makan kaca and all that. I terfikir juga. Crazy I so far belum pernah nampak Tak pernah benda nampak? tu. Cuma I pernah tengok kat YouTube lah. Cuma tak pernah nampak Ada depan orang macam mata. sebab orang pakai muka dragon tu and all I that. dulu office memang kat Gilang. Understand. So dekat perkampungan Melayu dulu sebelum Wisma Gilang. Actually I rindu tempat tu, to be honest. I pun suka. Itu yang tempat Kampung-kampung, macam arts tau. Yes, where diorang practice, diorang macam Tapi jalan malam macam takut lah situ. Sikit, dia gloomy sikit. yalah ada seram dia, ada apa tu, takut dia, ada best dia lah. Best dia is you rindu all these arts lah diorang. Tapi cantik lah, cantik. Tempat dia very very nice. Sekarang ni Wisma Gilang, alamak kita tiba-tiba kena cakap pasal Wisma Gilang Wisma Gilang tu cantik tapi dia tak semeriah dulu tu lah, if you ask me. Of course lah. Now is the modern Geylang lah. Ada modern Whereby diorang buat mall macam gitu kan. I think kalau dulu pun tak meriah sangat pun kampung tu. Cuma dia macam ada identity lah. Cuma bila you lalu ni Geylang Serai. Ya. Dia masih lagi ada kampung-kampung ni rumah-rumah brown tu kan. So rumah blok tinggi tu apa dulu? Blok 2 sih, blok macam diorang panggil macam edik punya blok. Oh, itu kalau time Bazar Gilang nanti kita cerita pasal Sekarang Bazar Gilang. milet macam tu. Sekarang dah jadi milet macam tu. Yes. No, dah sebelah sana. Sebelah sana. Dah sebelah sana. Ya, yang belakang sikit lah. Dah tak boleh picture dalam kepala. Saya dah tak boleh Oh, picture. bukan milet je? Bukan. Part of it dah Kan, milat. Dia panjang. Dia panjang. Setahu I yang kan Geylang kira panjang kan. Geylang di pasar. Pasar Geylang sekarang. Dia Pasar Geylang. Okey. Blok panjang tu yang tinggi tu. Dia Pasar Geylang alamak, I sekarang. tak ingat. Betul. Pasar Gilang. Dia Pasar Geylang. Dan ujung tu Milaj. Correct. But I don't know if Milaj is part of the block yang Dulu panjang tu. ada wayang kan situ orang kata. Yes. Milaj is wayang. Betul. Baru betul. Yes. Dulu kalau pergi Milaj take over wayang. Oh dulu kotor, pasar tu pergi kotor. Oh. Itu yang orang suka Sih. Okey lah, alhamdulillah. Banyak juga kita bincang pada hari ni. Menarik juga perbincangan kita. Alhamdulillah. Banyak yang boleh squeeze in lah, tapi tak apalah. Tapi banyak sangat perbincangan dia, tak apa. Kita nak extend further. Kita harap apa-apa yang kita bincangkan ada manfaat insya-Allah. And we'll see you guys in the next one.